Assalamualaikum dan salam sejahtera rakan-rakan Nabi sekalian. Saya pada petang ini berada di Riverside Cafe PWTC bersama rakan-rakan NGO, Presiden Gabungan NGO Satu Malaysia dengan Presiden Dewan Perundingan NGO dengan penyokong kuat Bapak Ramli Gombak. Dan pada petang ini kita nak bincangkan tajuk isu-isu semasa berkaitan dengan isu Parti Bersatu kemasukannya ke dalam Muafakat Nasional. Begitu juga kebimbangan yang diutarakan oleh ahli-ahli UMNO, dan terkini Parti Bersatu membuka pintunya kepada ahli-ahli bukan Melayu dan apakah kesannya kepada penyawatan ummah di bawah platform Muafakat Nasional. Dan bagi saya kemasukan ini adalah satu manfaat kepada Muafakat Nasional kerana menambahkan sokongan kepada gabungan politik yang akan berdepan dengan Pakatan Harapan. Itu yang penting memperkukuhkan gabungan politik yang akan berdepan dengan Pakatan Harapan. Soal dalaman antara Parti Bersatu dengan UMNO, ahli-ahli UMNO yang tak puas hati dengan kisah-kisah lama Parti Bersatu, saya rasa itu perkiraan kedua lah. Boleh kita bagi laluan kepada agenda yang paling besar, iaitu untuk mengalahkan Pakatan Harapan pada PRU 15 yang saya jangka akan diadakan pada bila-bila masa. Dan juga saya berharap sangatlah dengan adanya gabungan Parti Bersatu dengan Muafakat Nasional, ahli-ahli politik dalam Perikatan Nasional dapat menumpukan kepada isu-isu pembangunan negara. Sebab kita dah penatlah dengan isu-isu politik ni, tak habis-habis kerajaan memberikan masa kepada isu-isu politik. Dah sampai masanya kerajaan menumpukan kepada isu-isu pembangunan, isu-isu ekonomi, isu-isu memulihkan peniaga-peniaga kecil, SME, dan juga perusahaan yang sangat terjejas dengan pandemik COVID. Maka kita berharap sangatlah isu kemasukan PPBM Parti Bersatu ni kepada Muafakat Nasional sekarang ni kita redakan dan kita berikan tumpuan kepada isu-isu ekonomi. Itulah dia yang nak saya bicarakan pada petang ini lah. Tadi Datuk Zul kata ada soalan nak tanya Ya. Apa dan pro dan cons dia kalau Bersatu masuk Muafakat Nasional? Saya lihat dari segi politik dia dapat mengelakkan pertandingan 3 penjuru. Jadi sekarang ni dengan adanya Bersatu bersama dalam Muafakat Nasional, maka pertandingan untuk pilihan raya direct antara Muafakat Nasional dengan Pakatan Harapan. Jadi apabila berlaku dua penjuru, maka sokongan pemudi Melayu tak pecah, dan ini memberi peluang yang besar kepada Muafakat Nasional mengalahkan calon Pakatan Harapan di banyak kursi parlimen. Kalau kita ambil kira pada PRU 14 yang lalu, hampir 30 kursi parlimen Barisan Nasional kalah kerana 3 penjuru, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan PAS. Kini keadaan itu dapat kita atasi di bawah platform Muafakat Nasional. Itu dia. Kon dia ialah jika ahli-ahli UMNO masih berterusan dengan kisah-kisah lama dan Bersatu pula membuat permintaan-permintaan yang susah untuk UMNO nak melayan. Saya dengar Bersatu nak minta
kursi bertambah. Ada yang kata sampai 30 kursi yang Bersatu nak minta. Sedangkan UMNO hanya sedia berikan 10 kursi saja kepada Bersatu. UMNO nak balik 10 kursi ahli parlimen UMNO yang melompat kepada Bersatu. Jadi saya rasa inilah poin yang menjadi kon kemasukan Bersatu ke dalam MN, iaitu pembahagian kerusi parlimen. Menjadi isu yang saya rasa mampu memecahkan gabungan PPP Bersatu dengan Muafakat Nasional. Bagaimana berisu lebih spesifik di kawasan Parlimen Gombak umpamanya. Jadi banyak pihak kita dengar tidak berapa setuju untuk menyokong YB Azmin sebagai ahli parlimen di situ, termasuk UMNO, PAS, PKR dan banyak lagi pihak. Ya, dulu saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada netizen yang sedang mendengar NGO memberi pendapatnya. Tuan-tuan dan puan, ya, kita banyak mendengar sekarang ini seluruh negara sedang menumpu kepada Gombak. Ya. Dan YB Azmin ni sudah menjadi orang kata perbicaraan utama. Ya. Walaupun orang kata walaupun dikatakan Tan Sri Muhyiddin Yassin yang menjadi apa orang kata tonggak dalam Bersatu, dan terkini kita dengar bahawa YB Azmin sudah bersama dengan Bersatu, ya. Maka pada NGO, apabila YB Azmin sudah bersama Bersatu, fokusnya telah berubah daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin kepada Azmin. Kerana kita sudah tahu dan rakyat pun tahu di belakang Tan Sri Muhyiddin Yassin ini adalah Azmin. Ya, Azmin lah yang sekarang ni NGO melihat menjadi pengatur bagi pihak Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita tidak boleh mempersalahkan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Kerana dengan sokongan Azmin dan orang-orangnya, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah dapat menjadi Perdana Menteri yang ke-8. So kita NGO berasa Tan Sri Muhyiddin Yassin tersepit. Ya, iaitu ialah orang berbudi, tentu kita berbahasa. Maka walau bagaimanapun, saya rasa fokus sekarang ini akan bertumpu pada Gombak. Kerana Gombak adalah kawasan YB Azmin dan Gombak ini akan menjadi orang kata platform kepada seluruh kawasan yang akan dipertanding oleh Parti Bersatu. Kalau berjayalah Azmin di Gombak, ya, maka berjayalah mana-mana permintaan Bersatu untuk meletakkan calon mereka. Dan saya nak beritahu, saya ni memanglah berada di apa kata di bahagian Gombak. Ya. Saya pun sudah menjadi ketua cawangan selama hampir 30 tahun di Gombak. Maka memanglah saya boleh orang kata memberi analisa, ya, tentang apa yang berlaku di Gombak. Tetapi saya sekarang ni sudah jadi fully NGO. Ya, kerana
saya mau jadi seorang tokoh yang non-partisan. Betul. Ya. Saya dah pernah taat pada satu parti, ya. Dan saya pun dulu adalah bekas jawatan kuasa AJK PAS. Di Kampung Pasir Bulu Kelang. Selepas tim A dengan tim B, saya tidak masuk tim B kerana ketika itu saya menyokong Tengku Zali. Ya. So oleh kerana saya memang politik saya tak selari dengan Tun Mahathir, ketika itulah saya tidak masuk balik UMNO. Tapi sebagai seorang orang politik, saya kena beri peluang kepada PAS. Sebab itu saya masuk PAS, di mana masa itu Tengku Zali masuk 46. So saya membuat satu langkah untuk mengenali PAS, dan saya bergerak dalam PAS selama 5 tahun tanpa dikenali oleh sesiapa tokoh-tokoh PAS ketika itu. So tuan-tuan dan puan-puan, bagi saya inilah analisa saya terhadap YB Azmin. Apa akan terjadi jika dia bertanding di Gombak? Soalannya, apabila bersatu UMNO dan PAS boleh duduk semeja, dan orang kata tentulah keputusannya Gombak akan dibagi pada YB Azmin, sebab dia adalah YB Gombak selama 2 term, ya. Dan saya di sini inginlah saya nak beri pendapat saya, bagaimana YB Azmin ni, bolehkah dia menang atau tidak di Gombak ni. Saya rasa sukar bagi Azmin Ali untuk mempertahankan kedudukannya di Gombak. Kerana satu, semasa dia dalam PKR, ya, PKR ni yang kita tahu adalah parti yang multinasional. Okey. Dan ketika itu Azmin bertanding atas tiket PKR. Sudah tentulah orang-orang bukan Melayu akan memberi undi kepada YB Azmin. Tetapi kali ini, jika Azmin masih nak mempertahankan kedudukan di Gombak, saya rasa agak sukar bagi dia. Ya. Sebab saya melihat bila tertubuhnya Muafakat Nasional, ya, rakyat jelata sampai sekarang dia sudah macam ada gam di pemikiran masing-masing. Ya. Kerana pada saya Muafakat Nasional ini ada satu wadah politik yang sedang ditunggu oleh rakyat jelata. Ya. Di mana dua parti yang besar, UMNO dan PAS, bergabung. Dan terang-terang saya kata rakyat menunggu, kerana PAS dengan UMNO ini adalah parti Melayu Islam. Ya. Tetapi orang bukan Melayu janganlah risau. Walaupun kita Muafakat Nasional ini adalah berpaksi pada kerajaan Melayu Islam, tapi Islam tu ada satu agama yang adil. Ya, di mana hak orang Islam perlu diberi. Sebab itu sekarang ni baik NGO, baik ahli UMNO, baik pengundi atas pagar, dan anak-anak muda, dan anak-anak yang well educated dari segi keduniaan dan Islam, sudah
lock. Mereka mahu muafakat nasional. Bagus. Ya. Okey. So pada saya mintalah kepada Bersatu, kami buat masa ini menyokong Perikatan Nasional. Ya. Ya. Dan kami mahu kerajaan ini teguh Ya. sampai PRU 15. Okey. Tapi kalau kita bertanding atas Pakatan Nasional, saya rasa susah nak menang. Betul. Memang susah nak menang. Betul. Ya, sebab muafakat nasional ni sudah termaktub, Ya. sudah dimasuk dalam otak dan rakyat teruja. Ya. Tok jadi begini pula. Betul. Okey. Ha? Okey. Next question. Antara isu yang besar yang hangat diperkatakan sekarang ialah calon PM yang ke 9 lah. 9. Adakah mungkin UMNO dengan begitu mudah beri laluan sekali lagi kepada Bersatu untuk menajui negara sebagai PM? Saya lihat isu ni bergantung ya pada siapa yang menang pilihan raya umum ke-15 ya. Saya yakin gabungan Muafakat Nasional bersama PPBM akan memenangi pilihan raya umum ke-15. Okey, siapa PM daripada tiga-tiga parti ni? Adakah daripada UMNO, daripada PAS ataupun daripada Parti Bersatu? Jadi soalannya ialah, saya lihat di sini jawapannya terletak kepada komponen yang mana akan memenangi kursi yang terbesar ya. Andai katalah PAS memenangi yang terbesar, jangan terkejut Perdana Menteri datang daripada PAS, betul tak? Pasal PAS yang dapat kursi yang terbesar. Ya. Sebab kalau UMNO dengan Bersatu asyik bergaduh saja, orang fed up, orang bagi calon PAS dan orang tolak calon UMNO ataupun calon Bersatu. Jadi ini menjadikan satu kesan ya, yang harus diberi pertimbangan kepada ahli-ahli UMNO ya. Jangan sangat nasib bersegaduh je kan ya. Begitu juga saya lihat kalau Bersatu sebagai contoh ya, Bersatu bergerak daripada sekarang menambahkan sokongan ya, menambahkan dia punya akar umbi, gabung pula dengan cerita nak bergabung dengan Parti Amanah. Dalam 6 orang nak lari pada Amanah nak masuk Bersatu. Lepas tu kalau dia dapat curi pula lagi 15 orang daripada PKR, jangan terkejut Bersatu akan melebihi angka UMNO ya. Bersatu mungkin mencecah hingga 40 ke 50 ahli parlimen kalau dia dapat tarik daripada Parti Amanah, daripada PKR ya, yang memang kuasa Perdana Menteri dengan segala kuasa yang ada pada dia boleh melakukan pelbagai penarikan ya. Jadi bagi saya ini satu soalan ya, yang tak dapat satu jawapan yang pasti. Kita kena tunggu tamatnya PRU 15 baru kita dapat tahu siapa PM yang akan datang ya. Jadi itu dari segi PM lah ya. Saya rasa buat petang ini itu sajalah yang dapat kita jawab ya. Saya nak sambung tadi. You sambung silakan. Saya nak sambung tadi daripada persoalan daripada lawyer KA yang mengatakan selepas ini siapa yang akan menjadi Perdana Menteri. Saya rasa macam inilah. Saya sudah buat kajian tentang sikap rakyat. Sebenarnya apa kata the water has found his level dalam arena politik orang Melayu. Right? Memang ada orang Melayu yang pro UMNO tak berganjak, dan juga orang Melayu
yang tak suka pada UMNO, dan sampai sekarang pun walaupun dah jadi mufakat nasional, mereka tidak akan masuk, tidak akan mengundi UMNO. Sebab contohnya apabila berlaku perpecahan di antara Tun Mahathir dengan Tengku Zali, so memang ada grup yang tak suka UMNO, dia masuk semangat 46. Betul. Ya. So ingat, apabila semangat 46 dibubar, apabila Tengku Zali masuk dalam UMNO kembali, ke mana larinya rakyat-rakyat yang menyokong semangat 46? Mereka lari ke PKR. Ya, pada PKR. Mereka tak masuk UMNO balik. Yang masuk adalah Tengku Zali. Dan sekarang ni kita lihat, apabila Bersatu tidak bersama Pakatan Harapan dan dia keluar, sekarang ni kita lihat di mana-mana mesyuarat Bersatu, banyak ahli-ahlinya keluar daripada Bersatu. Right? Dan ke mana mereka pergi? Mereka tidak datang pada UMNO. Mereka masuk balik kepada mungkin Pejuang. Ya. So saya tengok senario dia adalah kuasa itu dipegang oleh rakyat. Ya. Parti pun main peranan, tapi tidaklah begitu orang kata penting seperti di Gombak. Ya, saya cerita di Gombak. Di Gombak, saya duduk di Don Ulu Kelang. Apa sangat amanah? Ya, sebab di Ulu Kelang yang bertanding bagi pihak Pakatan Harapan adalah amanah. Amanah ni tak ada cawangan pun. Tidak ada cawangan. Ketika pilihan raya ke-14, hebat. Apa ni orang kata PDM UMNO merata-rata. Pakatan Harapan tidak ada. Dan amanah yang menjadi calon bagi pihak Pakatan Harapan tak ada langsung lihat kelihatan bendera-bendera mereka. Tetapi mengapa dia pemenang? Sebab rakyat. Ketika itu anak-anak muda difitnah sehingga posku menjadi begitu orang kata ditomak. Right? Saya jangka masa itu anak muda turun. Rupanya akhirnya yang menang amanah, bukannya UMNO. Inilah dikatakan kuasa rakyat. So saya tak jamin. So ketika ini saya rasa di Slim River kuasa rakyat ada bersama UMNO. Saya tak cakap mufakat nasional. Ya. Sekarang ni kuasa rakyat ada bersama UMNO. Sekarang ni 3 penjuru, yang 2 ni kira tak ada apa lah. Ya, UMNO minta maaf, UMNO dan Barisan Nasional akan menang cemerlang. Ya. Kerana rakyat sekarang ini hanya memikir 2 perkara saja. Di dalam pemikiran orang adalah UMNO dan muafakat nasional. Jika atas Pakatan Nasional, saya rasa rakyat masih orang kata tidak begitu orang kata memberi perhatian. Rakyat kini memberi perhatian kepada mufakat nasional. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah dia isu-isu yang dapat kita bicarakan pada petang ini, ya. Pandangan daripada NGO yang minum teh petang ini. Kita dah buat ramalannya kemenangan calon Barisan Nasional di Don Slim, dan begitu juga laluan yang agak sukar kepada PPBM, ya.
jadi menghadapi pilihan raya umum ke-15, dan sama-sama kita lihat bagaimana kerjasama Memperkat Nasional dengan parti PBN ya. Dengan kata-kata itu kita bertemu lagi pada sesi petang yang akan datang ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.